KRTM. Murid yang melakukan perbuatan buli di sekolah atau asrama. Jawatan kuasa anti buli telah diwujudkan di setiap JPN melalui jawatan kuasa menangani gejala disiplin negeri. Mengeratkan hubungan antara guru dan murid melalui pelaksanaan amalan guru penyayang di sekolah melalui surat siaran KPPM bilangan 4 tahun 2012. Pelaksanaan amalan baik guru penyayang adalah bertujuan untuk menerapkan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah, meningkatkan hubungan murid dan guru serta mengeratkan hubungan sesama murid. Usaha ini dapat mengurangkan risiko berlakunya gejala sosial di sekolah. Mengadakan kerjasama erat dengan pihak polis diraja Malaysia melalui Pegawai Perhubungan Sekolah (PPS). Setiap sekolah menengah dan sekolah rendah mempunyai seorang PPS yang sentiasa mendampingi dan bekerjasama dengan pihak sekolah, termasuklah mengadakan program untuk mencegah buli. Menyediakan saluran pelaporan bagi membolehkan pihak sekolah melaporkan kes buli kepada KPM. Pada masa kini, KPM telah menyediakan portal aduan buli yang membolehkan warga sekolah termasuk murid dan ibu bapa serta orang awam membuat aduan terus kepada pihak kementerian dan maklumat yang diterima akan dilindungi. Terdapat 4 saluran utama portal aduan buli iaitu melalui sistem pengurusan aduan awam, SISPA, KPM, email, talian telefon dan aplikasi WhatsApp. Menyediakan khidmat kaunseling kepada murid-murid yang didapati cenderung untuk melakukan perbuatan salah laku terhadap murid lain, dan terkini KPM melancarkan garis panduan pengurusan salah laku buli di Institut Pendidikan. Garis panduan ini menjadi rujukan kepada semua pihak berkepentingan di institusi pendidikan dalam menjelaskan kefahaman tentang salah laku buli dan implikasinya serta peranan masing-masing dalam pengurusan salah laku buli terutamanya terhadap pembuli dan mangsa buli. KPM sentiasa komited untuk meningkatkan lagi kesedaran murid bagi mencegah gejala buli di sekolah. KPM juga amat menghargai peranan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat yang sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah bagi menangani gejala buli dalam kalangan murid di sekolah. Sekian, terima kasih. Balik Pulau. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih atas Timbalan Menteri yang memberi jawapan tadi. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri mengenai prosedur ataupun tata cara bagaimana seseorang murid dapat menyatakan kilanan ataupun gangguan yang dialaminya. Saya ingin bertanya, apakah pihak kementerian mengkaji keberkesanan prosedur ataupun SOP yang sedia ada, dan bolehkah kita dapat mengetahui berapakah kes yang telah dirujuk mengikut tata cara tadi, dan bagaimanakah jumlah yang telah diselesaikan, kes yang telah diselesaikan, dan adakah perancangan pihak kementerian untuk mengadakan ataupun bekerjasama untuk membuat satu Akta Anti-Bully Act. Dan kita tahu bahawa gangguan seksual ini, gangguan buli ini bukan hanya bukan hanya sesama murid, tapi juga dia mungkin melibatkan orang dewasa. Kita tidak ada mekanisme pemantauan dalam sistem pendidikan Malaysia yang memastikan guru-guru dan individu yang bekerja dengan kanak-kanak, khususnya golongan rentan ini, untuk menjalani pemeriksaan. Kalau di Australia, kita ada Working with Vulnerable People Registration yang merupakan penilaian berterusan terhadap kelayakan seorang untuk bekerja dengan golongan rentan ini, melibatkan pemeriksaan rekod jenayah serta serta tindakan disiplin dan maklumat polis. Jadi kita perlu ada mekanisme untuk check pada. Jadi soalan saya tentang apa yang saya bangkitkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua, terima kasih ahli yang berhormat. Tentang saya jawab satu demi satu. Tentang kes, berapa kes buli yang telah direkod. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memandang serius isu buli yang melibatkan murid sekolah, KPM. Berdasarkan data daripada Sistem Sasia Diri Murid, SSDM KPM, saya hanya ada 3 tahun, jumlah 3 tahun, pada tahun 2021 di mana masih
semasa MCO, sejumlah 326 kes telah direkodkan pada tahun 2021. Manakala pada tahun 2022 sebanyak 3,887 kes, manakala pada tahun 2023 sehingga Oktober sejumlah 4,994 kes telah direkodkan. Semua kes ini siasatan telah dijalankan siasatan dan tindakan susulan telah diambil, terutamanya dari segi bimbingan dan kaunseling. Dari segi seperti saya telah sebutkan tadi, kes buli ini atau gejala sosial ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya daripada ibu bapa, NGO, juga kita amat memerlukan libatan daripada NGO, daripada komuniti setempat. Tujuan kami memang adalah untuk memastikan kes buli dapat dikurangkan dan terutamanya pembuli itu dengan mangsa buli itu akan diberi bimbingan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberikan maklumat serta jawapan yang jelas. Soalan tambahan saya ialah, apakah KPM bercadang untuk menambah bilangan guru kaunseling bagi menangani masalah buli ini di sekolah? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, jawapan dia, ya memang kita akan pastikan kalau kes buli bertambah, kita akan sebab tindakan yang immediate atau seterusnya yang terutamanya menangani murid-murid sekolah adalah kaunseling, adalah bimbingan. Mereka mesti diberi penyedaran atau bimbingan yang sepatutnya untuk tahu mengapa mereka buli, mereka ingin buli, melakukan perbuatan buli, dan kaunseling adalah amat mustahak. Jika kes buli bertambah, kita memang akan tambahkan guru-guru bimbingan dan kaunseling. Sekian, terima kasih. Saya jemput Tuan Muhammad Ismi bin Mat Taib Farid. Terima kasih Puan Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Di-Pertua. Menjawab soalan Yang Berhormat Farid, kerajaan telah melancarkan strategi keselamatan cyber Malaysia MCSS 2020-2024 bagi meningkatkan kesiapsiagaan keselamatan cyber negara. Kementerian Komunikasi dan Digital serta Agensi Keselamatan Cyber Negara diberi tanggungjawab menggobal, melaksana, memantau dan menyelaras pelan tindakan jangka sedara ini. Strategi ini dirangka berdasarkan 5 tonggak utama yang merangkumi 12 strategi, 35 pelan tindakan dan 113 program bagi teras mekanisme keselamatan cyber dalam berdepan sebarang bentuk serangan cyber. Kalau saya boleh sebut, tonggak pertama ialah mempertingkatkan pengurusan tabik urus serta keselamatan cyber negara. Yang kedua, memperkukuh penguasaan jenayah cyber dan perundangan sedia ada. Tonggak tiga, pemekasaan inovasi dan teknologi bertaraf dunia dalam bidang keselamatan cyber. Tonggak 4, mempertingkatkan pembangunan kapasiti serta tenaga mahir bidang keselamatan cyber. Dan tonggak 5, memperkukuh kerjasama antarabangsa bagi melindungi ruang cyber negara kita. Tuan Ketua, secara umumnya antara isu dan cabaran yang dikenalpasti oleh pihak PDRM dalam jenayah cyber ini, terutama kes jenayah penipuan dalam talian, adalah peningkatan kecanggihan teknologi maklumat. Kecanggihan teknologi maklumat membolehkan penjenayah dapat berhubung dengan mangsa tanpa sempadan, dan penjenayah juga boleh menghapus jejak mereka agar sukar dikesan oleh pihak berkuasa. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri melalui PDRM sentiasa peka dan memandang serius berkaitan jenayah komersial yang semakin berluasa, terutama kes jenayah penipuan dalam talian. Dalam menangani kes jenayah komersial, pelbagai kaedah dan usaha telah dilaksana agar masyarakat tidak menjadi mangsa kepada jenayah cyber. PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Cyber sentiasa komited agar informasi terkini berkaitan dengan modus operandi dan teknik-teknik yang digunakan oleh skema dapat disalur kepada masyarakat melalui pelbagai kaedah, sama ada secara bersemuka ataupun melalui sosial media. Selain daripada itu, PDRM juga sentiasa bersiap siaga bagi mengatasi ancaman cyber dengan mewujudkan unit
khususnya untuk menyiasat kes-kes jenayah cyber, antaranya bahagian siasat jenayah cyber dan multimedia Jabatan Siasat Jenayah Komersial. Terdapat pelbagai unit dengan pelbagai kepakaran seperti unit siasatan forensik digital, unit Polis Cyber Investigation Response Center, unit National Scam Response Center, unit Technical Cyber. Oleh demikian, bagi memastikan fungsi unit-unit cyber yang sedia ada mencapai objektif, cadangan pindaan dan sesi dibuat urus telah kita adakan, terutama berkaitan dengan undang-undang. Antara seperti berikut: melakukan pindaan dan mengetatkan peruntukan dalam Akta Pencegah Jenayah 1959 bagi membenteras kesalahan jenayah rentas padan. Kemudian beberapa lagi tindakan melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Tuan Ketua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan Belanjawan 2024 telah mengumumkan kerajaan akan menambah peruntukan kepada NSRC kepada 20 juta pada tahun hadapan berbanding dengan 10 juta tahun sebelum ini sebagai usaha untuk memperkukuhkan peranan dan fungsi NSRC dan PDRM dalam membendung jenayah penipuan dalam talian atau scam yang semakin berluasa. Sepanjang tempoh perubahan NSRC pada Oktober 2022, sebanyak 49,700 jumlah panggilan diterima. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 11,040 panggilan diterima di mana kejadian berlaku dalam tempoh kurang 24 jam dengan jumlah kerugian sebanyak RM128,964,463.73. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak RM24,147,112.74 telah diselamat dan dipulangkan kepada bangsa. Terima kasih. Farid. Terima kasih Menteri, terima kasih Puan Dipertua. Berkaitan dengan jenayah cyber ni, kalau dulu ada Macau scam, ada jenayah e-dagang, ada pinjaman yang tidak wujud. Sekarang ni ada timbul lagi pelbagai, ada love scam, ada pemancingan data, phishing, ada cyberbullying, adanya hacking, penggodaman dan banyak lagi jenayah cyber. Jadi soalan saya, sejauh manakah pegawai PDRM telah dilengkapi dengan kemahiran teknikal paling terkini dalam menangani jenayah cyber pada ketika ini? Adakah kerangka perundangan pada ketika ini telah memberi kuasa yang mencukupi bagi PDRM dalam menangani jenayah cyber ini? Juga saya ingin bertanya, sejauh manakah cabang digital forensik PDRM telah dipertingkatkan dalam negara kita bagi menganalisa dan memelihara bukti bagi kes-kes jenayah cyber ini? Terima kasih. 3 soalan, Tuan Ketua. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, antara isu dan cabaran yang kita hadapi dalam menangani isu jenayah cyber, terutama jenayah penipuan dan talian adalah peningkatan kecanggihan teknologi maklumat. Kecanggihan teknologi maklumat ini membolehkan, seperti disebutkan tadi, penjenayah dapat berhubung dengan mangsa tanpa sempadan dan penjenayah boleh menghapuskan jejak mereka. Untuk maklumat yang berhormat juga, menyentuh isu jenayah cyber ini, ia boleh dikategorikan kepada dua. Satu ialah apa yang dipanggil jenayah tradisional. Yang kedua adalah jenayah dilakukan dalam talian. Jenayah tradisional inilah apabila teknologi diguna melalui suatu jenayah seperti penipuan dan talian, judi dan talian, penyebaran maklumat palsu talian. Kesalahan-kesalahan ini boleh dilakukan tanpa menggunakan teknologi. Namun kini perbuatan tersebut telah dilakukan dengan lebih luas melalui penggunaan teknologi maklumat. Manakala jenayah yang dilakukan melalui talian ini pula merupakan kesalahan yang boleh dilakukan dengan penggunaan komputer, rangkaian komputer atau apa juga bentuk teknologi maklumat dan komunikasi. Contoh perbuatan kategori ini kalau kita boleh lihat ialah penafisan perkhidmatan, apa dipanggil DDoS, godaman sistem, penghantaran virus atau lain-lain. Maka dalam kerangka menangani dua jenis jenayah ini, PDRM memberi fokus kepada cyber dependent crime seperti jenayah penipuan dan talian. Saya harus akui, walaupun kerangka perundangan pada ketika ini telah memberi kuasa
yang mencukupi kepada PDRM dalam menangani jenayah cyber untuk maklumat. Namun teknologi maklumat dan komunikasi sangat berkembang dengan begitu cepat, maka sentiasa wujud ruang dan keperluan untuk kita tambah baik kerangka permohonan yang diperlukan dari masa ke masa. Dan buat masa ini, pihak kementerian telah menerima beberapa cadangan daripada PDRM untuk melakukan pindaan Kanun Tata Cara Jenayah Akta 593 serta Kanun Kesiasaan Akta 574. Dan perkara ini sedang kita palusi dan perlu mendapat ulasan dan pandangan daripada pelbagai pihak, terutama Jabatan Peguam Negara. Saya tambah sikit, Muhammad. Selain daripada itu, berdasarkan beberapa sesi libat urus yang kita laksanakan, Kementerian mengaklum atas pandangan-pandangan yang disebut, termasuk apa yang dibangkitkan oleh Muhammad tadi, maka Akta Pencegahan Jenayah perlu dilaksana dalam menangani kes-kes jenayah asas talian ini. Dan sebarang pindaan yang akan disyorkan perlu mendapat sokongan daripada semua pihak. Selain daripada itu, yang Muhammad sebut tadi, bagaimana apakah pegawai PDRM dilengkapi dengan kemahiran teknikal terkini, tahap kepakaran dan pengetahuan di kalangan anggota penguatkuasa juga kita tingkatkan dari masa ke semasa. Pegawai PDRM yang berkaitan juga kita hantar ke kursus-kursus sama ada dalam atau luar negara bagi kita mendapat pendedahan-pendedahan kerana teknologi dan perkembangan jenayah ini semakin berluasa. Dan kementerian juga sedar selaras dengan perkembangan tren jenayah atas talian semasa, kaedah penyiasatan juga kita semakin kompleks. Kerana itu PDRM dari masa ke semasa melakukan penambahaikan dan memperkasakan kemudahan-kemudahan, terutama sekali makmal forensik dan unit digital forensik sebagai peneraju dalam siasatan jenayah cyber. Usaha ini sebagaimana saya sebut menelan belanja yang besar dan namun perlu dilakukan bagi kita tingkatkan keupayaan, bagi kita pastikan jenayah ini benar-benar dapat ditangani dengan baik dan menyelamatkan rakyat negara ini. Terima kasih. Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan tambahan. Memandangkan jenayah cyber yang amat berat di negara kita, dan juga saya ingin tanya sejauh mana kes-kes jenayah yang ditangani oleh kementerian dan apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan memastikan dan mentamatkan ini jenayah cyber ini. Terima kasih. Ya Muhammad, Bukit Bintang, saya sebutkan tadi, oleh kerana kita tahu bahawa jenayah ini semakin berluasa, semakin meningkat dari segi teknologi dan sebagainya, maka dari masa ke semasa, Kementerian dan juga PDRM sentiasa meningkatkan teknologi dan juga kemahiran pegawai bagi kita menangani isu yang semakin sukar dan kompleks ini. Selain daripada itu, kita juga melakukan usaha untuk membuat pindaan-pindaan tentang undang-undang sedia ada bagi membolehkan kita menangani sesuai dengan perubahan-perubahan yang berlaku ketika ini. Dalam waktu yang sama, saya sebutkan tadi bahawa kita juga memperkukuhkan semua apa yang kita ada, terutama sekali Pusat Respons Scam Kebangsaan atau National Scam Response Center ni, SRC ni, bagi membolehkan kita membantu mereka-mereka yang diinaya dalam kes-kes seperti ini. Namun demikian, saya ingin nyatakan sini bahawa kita sentiasa menyebarluas maklumat dan meningkatkan kesedaran kepada rakyat. Umpamanya, saya ingin sebut ini bahawa jika rakyat mendapat panggilan, contohnya, PDRM, saya nak sebut bahawa PDRM tidak pernah membuat sebarang panggilan melalui talian telefon atau aplikasi sosial media kepada orang awam atau mana-mana pihak untuk memohon melakukan pembayaran saman misalnya. Sebarang urusan, PDRM hanya akan menggunakan email rasmi dalam berurusan dengan orang awam. Mana maklumat seumpama ini kita sebar luas supaya rakyat faham dan tidak terpedaya dengan jenayah-jenayah ini, kerana dalam rekod kita
banyak sepanjang disebut oleh Farid tadi, banyak love scam, e-dagang, belian dalam online, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Ini sangat berluasa dan sebab itu kesedaran di kalangan masyarakat dipertingkatkan. Terima kasih. Saya jemput Datuk Seri Utama Hasni bin Muhammad Simbang Renggam. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Simbang Renggam. Jawapannya agak panjang sebab isu yang penting. Malaysia telah menyatakan komitmen untuk mencapai dengan izin Nationally Determined Contribution NDC, iaitu pengurangan intensiti pelepasan gas rumah hijau keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 45% menjelang 2030 berbanding intensiti pelepasan KDNK pada tahun 2005 yang berjumlah 0.531 tan karbon bagi setiap RM1,000. Untuk mencapai sasaran ini, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai hala tuju yang jelas, contohnya seperti yang dirangkumi dalam National Energy Transition Roadmap NETR dan pelan-pelan tindakan lain. Walau bagaimanapun, pembiayaan kolektif yang diperlukan untuk menyokong projek dan inisiatif seperti yang telah dirancang dalam NETR tadi yang harus dibangunkan dalam beberapa dekad yang akan datang adalah amat besar. Oleh itu, Malaysia tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada pembiayaan sektor awam disebabkan oleh kekangan fiskal. Maka sektor kewangan perlu terus memainkan peranan penting dalam memudahkan pembiayaan dan pelaburan yang diperlukan ke arah usaha yang kritikal itu. Dalam konteks ini, penting untuk ditekankan bahawa terdapat kesejajaran rapat antara pembiayaan Islam dan pelaburan yang mampan dan bertanggungjawab. Prinsip asas Islam untuk menggalakkan keadilan, kelestarian alam sekitar dan etika perniagaan selari dengan konsep pelaburan mampan. Ini juga aspek-aspek yang ditekankan oleh kerajaan dalam kerangka ekonomi madani. Pada tahun 2021, kerajaan telah menerbitkan sukuk dalam pasaran global iaitu Sukuk Global 2021 dengan izin berjumlah 1.3 bilion US dollar dan menerima sambutan yang amat menggalakkan daripada pelabur. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 800 juta US dollar ataupun dengan anggaran 3.2 bilion ringgit merupakan sukuk kelestarian berdaulat dalam denominasi dolar Amerika Syarikat yang pertama di dunia. Berdasarkan kejayaan terbitan Sukuk Global 2021, kerajaan juga telah menerbitkan MGII Lestari iaitu instrumen hutang domestik kerajaan persekutuan berjumlah 4 bilion ringgit pada tahun 2022 dan sebanyak 5.5 bilion pada tahun 2023 menjadikan jumlah terkumpul kertas hutang sebanyak 10 bilion iaitu mencapai sasaran seperti yang telah diumumkan dalam Belanjawan 2022. Terbitan tersebut menerima permintaan yang kukuh daripada pelbagai jenis pelabur termasuk institusi kewangan, pelabur institusi dan syarikat insurans. Terimaan bagi siri terbitan tersebut telah digunakan sepenuhnya bagi membiayai kegunaan am termasuk perbelanjaan sosial dan hijau yang dibenarkan dalam rangka kerja Sukuk SDG Kerajaan Malaysia. Ini termasuk pembinaan klinik, hospital, sekolah dan universiti, penyediaan akses kepada bekalan air, elektrik luar bandar, pemulihan habitat dan biodiversity serta pembangunan sistem pengangkutan awam yang rendah karbon. Dalam Belanjawan 2024, Kerajaan Persekutuan akan mempelopori penerbitan sukuk biodiversity berjumlah sehingga 1 bilion ringgit yang melibatkan penanaman semula hutan tersorot. Ini akan diusahasamanya dengan kerajaan-kerajaan negeri. Dalam pasaran modal pula, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memanfaatkan sinergi antara pasaran modal Islam dan pembangunan mampan dan bertanggungjawab ataupun Sustainable and Responsible Investing SRI. Sebagai inisiatif yang pertama menggabungkan prinsip-prinsip syariah dan SRI Sukuk Framework yang membolehkan pemilik projek hijau, sosial dan lestari untuk menerbitkan SRI Sukuk untuk membiayai projek tersebut. Sehingga Disember 2022, sejumlah 18.92 bilion SRI Sukuk telah dikeluarkan sejak 2015 termasuk penerbitan Sukuk hijau pertama di dunia pada tahun 2017.
Dalam usaha kerajaan menggalakkan syarikat dan usahawan tempatan mengambil bahagian dalam projek berasaskan teknologi hijau, skim pembiayaan teknologi hijau GTFS juga telah diperkenalkan sehingga tahun 2022 pembiayaan sebanyak 7.5 bilion ringgit telah disediakan untuk tujuan ini termasuk pembiayaan patuh syariah. Dalam belanjawan 2023, GTFS 4.0 menawarkan pembiayaan sehingga 1 bilion dan dibuka untuk permohonan sehingga 2025. Sektor kewangan telah memberikan komitmen pembiayaan melebihi 200 bilion ringgit sehingga 2025 bagi tujuan pembiayaan projek ESG, manakala institusi perbankan Islam telah menyalurkan sebanyak hampir 16 bilion ringgit kepada projek-projek hijau dari 2017 sehingga September 2021. Saya rasa banyak lagi, tetapi secara kesimpulannya, ya, ini merupakan antara inisiatif terutamanya berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh YB Simpan Renggam tentang Islamic Finance dalam ESG projek. Terima kasih. Simpan Renggam. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Betul. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan yang meyakinkan bahawa Islamic Green Finance ni adalah salah satu daripada kaedah untuk pembiayaan agenda hijau. Kita pun tahu bahawa yang Berhormat sebut tadi tentang 200 juta yang dapat digemblengkan, 200 bilion yang dapat digemblengkan dalam tempoh kita nak melaksanakan agenda NETR ni. Baiklah, itu adalah satu inisiatif yang bagaimana pula dengan usaha untuk kita meneroka aspek wakaf dan juga zakat antara instrumen keuangan untuk membiayai program-program NETR yang kita tahu sebahagian besar daripada 2 bilion yang kita atau 120 bilion yang kita jangka akan dibelanjakan dalam tempoh 5 hingga 6 tahun adalah merupakan program-program atau projek-projek yang marginally bankable ataupun yield yang begitu below market return. Jadi atas dasar itu kita mungkin akan meneroka lebih banyak lagi instrumen-instrumen. Jadi khusus tentang usaha wakaf dan juga Datuk Timbalan tentang usaha untuk wakaf dan juga zakat ni bagaimana? Adakah instrumen itu juga menjadi sebahagian daripada pertimbangan untuk membiayai program hijau ini? Terima kasih Timbalan Yang Dipertua, terima kasih kepada soalan tambahan tersebut. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pengurusan zakat dan wakaf merupakan bidang kuasa kerajaan-kerajaan negeri. Tetapi sebagai menjawab mungkin separuh daripada apa yang ditanya itu, memang institusi perbankan Islam pada masa kini ada mengguna pakai kaedah wakaf dalam pembiayaan. Contohnya untuk projek-projek pemerkasaan ekonomi, projek-projek kesihatan dan pendidikan. Ini lebih menjurus kepada komponen S, sosial dalam ESG. Namun institusi perbankan Islam juga sedang bergiat untuk memperluaskan penggunaan kaedah wakaf bagi tujuan pembiayaan yang lebih meluas dalam ESG dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan Menteri. Soalan saya ialah kementerian. Kalau kita lihat dari segi penjelasan tadi, kita ada beberapa sektor yang perlu dilihat dalam Islamic Green Finance ni. Persoalan saya, apakah kerajaan berhasrat untuk meluaskan sektor-sektor tersebut? Contohnya macam sektor capital market, kewangan sosial dan green infrastructure. Dan apakah pihak kerajaan juga ingin melebar luaskan kerjasama strategik khusus dengan Islamic Development Bank sebagai contoh bagi menangani isu-isu yang melibatkan krisis iklim yang datang kesan besar kepada ancaman antarabangsa. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon jawab. Tadi saya sudah maklumkan dalam jawapan saya yang utama itu tentang sektor pasaran kapital ataupun capital market dalam konsep sukuk dan sebagainya. Tetapi mungkin sebagai tambahan saya juga boleh memaklumkan bahawa dari segi greenhouse
gas sifar bersih yang kita sasarkan itu, Bursa Carbon Exchange BCX telah dilancarkan pada Disember 2022 untuk memudahkan perdagangan kredit karbon antara syarikat senaraian awam ataupun public listed company dengan izin dan pemilik aset hijau bagi tujuan aktiviti imbangan karbon, dan ini merupakan BCX kita ini merupakan pertukaran karbon patuh syariah yang pertama di dunia. Jadi kerajaan bergiat untuk dan berhasrat untuk memperluaskan konsep-konsep ekonomi Islam mengguna pakai dalam maksud pembangunan di negara kita, dan kita terbuka untuk bekerjasama dengan institusi-institusi yang mempunyai kredibiliti dalam aspek ini. Terima kasih. Saya jemput Datuk Hajah Siti Jaila binti Muhammad Yusof, Rantau Panjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Pertua. Mohon jawapan soalan saya nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan Yang di-Pertua, sememangnya hak dan kebajikan kanak-kanak senantiasa menjadi keprihatinan dan keutamaan kita di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan 39 buah institusi kanak-kanak bagi menempatkan seramai 1,365 orang kanak-kanak yang memerlukan jagaan, perlindungan dan juga pemulihan. Berdasarkan rekod JKM sehingga 1 Oktober 2023, sebanyak 51 orang kanak-kanak masih belum mempunyai dokumen pengenalan diri. Namun jika dibandingkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 158 orang kanak-kanak yang masih belum mempunyai dokumen pengenalan diri. Pada ketika ini kita hanya mempunyai 51 orang kanak-kanak. Dalam menguruskan dokumen pengenalan diri kanak-kanak, JKM senantiasa bekerjasama dengan Jabatan Pendaftaran Negara dalam urusan permohonan daftar lewat kelahiran bagi mendapatkan sijil kelahiran, dan pihak JPN senantiasa memberikan keutamaan membantu kanak-kanak JKM untuk mendapatkan sijil kelahiran sebelum kanak-kanak tamat perintah berada di institusi JKM. Beberapa siri perbincangan telah pun diadakan dengan pihak JPN bagi memastikan segala isu yang berkaitan seperti peta 1, daftar lewat kelahiran, kedua, penyediaan laporan sosial bagi tujuan pendaftaran pengangkatan, serta yang ketiga, kanak-kanak yang didaftarkan pada sijil kelahiran dengan status warga negara belum ditentukan dapat diselesaikan demi kesejahteraan kanak-kanak ini. Tuan Yang di-Pertua, adalah menjadi harapan kami di kementerian ini agar semua kanak-kanak yang berada dalam institusi kanak-kanak JKM dapat mempunyai dokumen pengenalan diri sebelum mereka akhirnya keluar daripada institusi. Terima kasih. Rantau Panjang. Terima kasih Tuan Ketua, terima kasih di atas jawapan yang diberi dan tahniah di atas usaha kementerian untuk melindungi anak-anak yang malang ini. Jadi soalan tambahan saya, apakah perundingan juga dibuat untuk memastikan semua anak-anak yang tanpa dokumen 51 orang lagi supaya mereka juga dapat memasuki sekolah, sama ada sekolah bantuan kerajaan ataupun sekolah rendah atau menengah yang masih lagi kena bayaran, contohnya RM120 setahun bagi sekolah rendah dan RM240 setahun bagi sekolah menengah, dan apakah status anjur sinar bagi tempat berteduh kepada alumni anak-anak terdampar ataupun yang tamat perintah ini yang melebihi umur 18 tahun yang tidak lagi berada di bawah jagaan institusi kanak-kanak, dan berapakah kanak-kanak sebatang kara untuk tahun 2023, dan setakat ini apakah status Perkeliling Ketua Pengarah JKM penentuan identiti kanak-kanak terdampar yang terkini dan jumlah kanak-kanak yang terdampar untuk tahun 2023. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua, ada 3 soalan tambahan sebenarnya. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Rantau Panjang kerana telah menunjukkan keprihatinan yang tinggi terhadap kesejahteraan dalam memastikan kesejahteraan kanak-kanak kita lepasan daripada institusi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Mesyuarat Majlis Sosial Negara Bilangan 1 yang diadakan pada 28 Julai tahun 2022, Kementerian melalui Yayasan Kebajikan Negara ataupun YKN telah pun ditugaskan bagi melaksanakan projek rintis Anjung Sinar, iaitu sebagai sebuah pusat transit sementara bagi memperkasakan dan mensejahterakan, memastikan kesejahteraan kanak-kanak lepasan institusi JKM melalui penyediaan peluang pendidikan tinggi, kedua, peluang pekerjaan, dan ketiga, keperluan-keperluan lain yang bersesuaian.
Kita di kementerian ini telah pun mengenal pasti seramai 43 orang peserta yang terdiri daripada penghuni dan lepasan institusi kanak-kanak JKM sebagai kumpulan pertama bagi mengikuti program ini. Dan saya ingin menyeru mengambil peluang ini Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyeru agar kementerian dan agensi-agensi termasuklah pusat zakat, korporat dan NGO agar dapat bersama-sama membantu kita di kementerian bagi menjalinkan kerjasama strategik dalam melaksanakan ruang dan urusan-urusan bagi memperkasakan anjur zina demi kepentingan anak-anak kita. Tuan Yang Di-Pertua, bagi soalan yang kedua tentang status pekeliling Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia bahawa pekeliling Ketua Pengarah JKM bilangan 1 tahun 2022 berkaitan penentuan identiti kanak-kanak terdampar ataupun al-laqit yang terkini telah pun dikeluarkan pada 8 September 2022 dan garis ini adalah satu garis panduan mengenai pengurusan kanak-kanak yang telah dibuang pindaan tahun 2022 dan ini juga adalah sebagai satu panduan kepada pelindung di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam mengendalikan kanak-kanak yang telah pun dibuang. Dan ini juga adalah selaras dengan keputusan muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam. Untuk rekod Dewan Yang Mulia, sehingga daripada Januari hingga Ogos 2023 terdapat sebanyak 156 orang kanak-kanak yang telah pun dibuang ataupun telah tiada ibu bapa yang sedang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Soalan yang ketiga adalah terkait dengan prosedur kemasukan tanpa kewarganegaraan ke sekolah rendah dan menengah. Tuan Yang Di-Pertua, saya yakin dan percaya ini adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun saya juga yakin dan percaya bahawa kerajaan kita mengambil apa jua cara pendekatan yang terbaik demi kesejahteraan anak-anak. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pulai. Okay, terima kasih Timbalan Ketua. Terima kasih. Jawapan daripada Timbalan Menteri. Saya ada beberapa kali mengendalikan kes-kes anak tanpa dokumen ini. Dan saya dapati ada juga kesukaran untuk mereka ni bersekolah, lewat dan sebagainya kan. So saya nak tanya kepada Timbalan Menteri, adakah ada penapian untuk mereka mendapatkan pendidikan ni? Dan kalau telah masuk dalam institusi JKM ini, apakah jaminan bahawa anak-anak yang tanpa dokumen ini memperolehi dokumen yang diperlukan? Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat. Kanak-kanak yang tiada dokumen sebenarnya tidak dah dinafikan untuk bersekolah di dalam negara kita. Kanak-kanak di institusi, kanak-kanak JKM juga yang tidak mempunyai dokumen kelahiran ataupun pengenalan diri juga tidak mempunyai masalah untuk mendapatkan pendidikan formal seperti mana kanak-kanak lain. Biasanya perintah mahkamah digunakan sebagai dokumen rujukan untuk kanak-kanak ini bersekolah. Berkenaan dengan jaminan, pertanyaan Yang Berhormat tentang jaminan sama ada semua kanak-kanak kita yang berada di institusi JKM ini akan dijamin memperolehi dokumen ini, saya ingin nyatakan di sini bahawa kita senantiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan juga melalui Jabatan Pendaftaran Negara, dan ini semua kita akan pertingkatkan dari semasa ke semasa. Khususnya kita juga perlu mengikuti peraturan-peraturan yang sedia ada, Yang Berhormat. Tetapi perkara ini kita akan berikan tumpuan dari semasa ke semasa. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya jemput Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli bin Ahmad Kuala Selangor. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Soalan saya nombor 5, Timbalan Menteri. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Selangor. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memandang serius masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak dan akan sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang terbaik serta proaktif dalam menjalankan langkah-langkah pencegahan dan intervensi bagi menangani masalah bantut bermula seawal persediaan kehamilan. Sebagai contoh, KKM telah menyediakan program pemakanan khusus bagi menangani masalah kekurangan zat makanan yang menyasarkan kanak-kanak daripada keluarga miskin, termiskin dan orang asli melalui program pemulihan kanak-kanak kekurangan zat makanan PPKZM dan program community feeding orang asli dan juga bandar. Di bawah program PPKZM, kanak-kanak yang mengalami kurang berat badan, susut, bantut dan berisiko
masalah permakanan akan diberikan bantuan bahan makanan asas seperti beras, susu tepung, sardin dan juga biskut dengan harga pakej bantuan sebanyak RM250 sebulan bagi Semenanjung Malaysia dan ringgit Malaysia 300 sebulan bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di bawah program community feeding di lokaliti terpilih, kanak-kanak diberikan makanan bermasak, multivitamin, minyak ikan dan susu penuh krim sekali sehari bagi tempoh 5 hari dalam seminggu, dan bagi kanak-kanak orang asli yang mengalami masalah kurang zat makanan, pemberian ready to use therapeutic food RUTF diberikan 3 kali seminggu. Pihak KKM juga berkolaborasi erat dengan Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia serta Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dalam menangani masalah bantut dan susut, antaranya melalui penyediaan dan semakan menu sihat di taska, tabika, tadika serta prasekolah dan latihan modul penyediaan makanan kepada pengusaha dan penyelia makanan di taska, tabika, tadika dan prasekolah. Langkah-langkah ini diperkukuhkan lagi dengan pendekatan menyeluruh kerajaan, whole of government approach dengan izin, melalui penubuhan jawatankuasa khas memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jawatankuasa khas ini dianggotai oleh 16 jemaah menteri dan pengurusan tertinggi pelbagai kementerian serta jabatan dan agensi yang berkaitan bagi memperkukuhkan kolaborasi yang berkesan di setiap peringkat. Kolaborasi yang diterjemahkan melalui pelaksanaan Pelan Strategik Kebangsaan memerangi masalah beban berganda mal pemakanan kanak-kanak Malaysia 2023-2030 dengan memfokuskan 5 strategi utama dengan 31 inisiatif, iaitu strategi pertama, memperkukuhkan tabik urus kesejahteraan pemakanan melalui perundangan, komitmen politik dan pemegang taruh. Strategi kedua, peningkatan kualiti dan akses perkhidmatan pemakanan. Strategi ketiga, pemantapan persekitaran dan masyarakat kondusif. Strategi keempat, memperkasakan pembangunan kapasiti dan modal insan. Strategi kelima, sinergi advokasi pemakanan kanak-kanak. Selain itu, pihak KKM turut bekerjasama dengan pihak universiti, awam dan swasta, persatuan dan badan profesional seperti Persatuan Pemakanan Malaysia NSM dan Persatuan Pediatrik Malaysia MPA dalam badan dan serta badan antarabangsa seperti UNICEF dalam pelaksanaan aktiviti bagi meningkatkan status pemakanan kanak-kanak dan kesedaran ibu bapa penjaga berkaitan permasalahan ini. Sekian, terima kasih. Kuala Selangor. Terima kasih Timbalan Menteri, sangat lengkap, sangat tuntas. Cuma sedikit waktu dahulu, kurang lebih 4-5 tahun yang lalu ketika UNICEF membuat pendedahan akan wujudnya bantut atau stunting pada tahap 20.7%, 1 dalam 5 kurang lebih kanak-kanak kita mengalami itu. Kita gempar, ya. Namun NHMS tadi mengesahkan perkara itu. Persoalan saya ringkasnya adalah apakah measure ukuran, ya, dan sejauh manakah marginalize kumpulan-kumpulan yang agak terpinggir itu dapat kita tangani dengan baik. So a measure of success from the last time perkara itu didedahkan hingga kini, ya, apakah kemajuan ataupun progresnya Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor, satu soalan yang baik, dan juga kita turut mengakui bahawa berlakunya masalah bantut di kalangan masalah Malaysia dan juga dalam tempoh 5 tahun ini. Maklumat daripada yang kami perolehi dilaporkan terdapat 29.7% kanak-kanak yang berada di taska dalam mengalami masalah bantut. Terdapat beberapa tindakan yang kami lakukan, terutama sekali di dalam keadaan negara kita yang kadang-kadang melihat preventive care ini adalah satu masalah mudah. Dan juga apabila kita memperkenalkan 1000 days treatment ni bermula daripada kehamilan sehingga 2 tahun, kadang-kadang masyarakat terutama sekali ibu dan bapa ini gemar
untuk tidak mempedulikan arahan untuk pergi mendapatkan rawatan, terutama sekali kanak-kanak yang terbantut. Dan kadang-kadang masyarakat melihat kanak-kanak yang gempal, comel, dianggap comel, sedangkan mereka sedang mengalami permasalahan bantut. Dan juga selain daripada itu, di dalam Kertas Putih Kesihatan, kita juga menekankan bahawa terdapat kerjasama swasta dan private, dan juga kita tidak boleh bekerja secara silo. Maka saya menganjurkan agar setiap kementerian yang berkaitan yang melibatkan kanak-kanak dapat bekerjasama dengan KKM, terutama sekali Kementerian Ekonomi, supaya dapat melihat bakul makanan bagi masyarakat golongan termiskin ini dapat dilihat dan diperhatikan secara teliti berkenaan tentang kandungan-kandungan makanan yang berkhasiat. Dan juga saya kadang-kadang agak bimbang dengan keadaan harga kos kehidupan yang semakin meningkat, seperti harga beras, harga barang-barang keperluan yang mempunyai nutrisi ini, harganya meningkat. Ini akan menyebabkan ibu bapa memilih untuk mendapatkan pemakanan yang murah, dan juga ibu-ibu yang sedang hamil juga tidak mengambil nutrisi yang terbaik bagi memastikan anak yang lahir dapat lahir dengan sihat dan tidak terbantut. Dan juga kesan terbantut ini adalah memberikan kesan yang sangat besar, di mana anak-anak yang bantut ini akan lebih terdedah dengan penyakit-penyakit seperti obesiti, dan juga ini akan menyebabkan produktiviti pembesaran kanak-kanak ini akan terjejas. Dan juga sekiranya kumpulan kanak-kanak ramai yang terbantut, produktiviti negara pada masa akan datang juga akan terjejas untuk mengeluarkan hasil yang terbaik untuk negara. 1000 hari pertama itulah penting, Timbalan Menteri. 1000 hari pertama untuk menentukan learning potential dan akhirnya earning potential. Itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih. Saya setuju, Yang Berhormat. Terima kasih. Kuala Nerus. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Sebagaimana yang kita maklum, kanak-kanak dikategorikan sebagai bantut bila tidak mencapai ketinggian sepatutnya untuk usia mereka. Ini berdasarkan pada Carta Pertumbuhan Panjang ataupun Tinggi dengan usia. Keadaan ini boleh berlaku bila seorang kanak-kanak tidak dapat makanan yang berkualiti dan cukup dalam satu tempoh yang masa yang lama. Menurut satu kajian daripada menurut tinjauan kesihatan kebangsaan dan mobiliti, malnutrisi kanak-kanak tidak terhad kepada golongan miskin, sebaliknya merentas kelas pendapatan, di mana kira-kira 22% dan 17% kanak-kanak dalam isi rumah B40 dan T20 mengalami fenomena bantut yang boleh beri kesan terhadap kesihatan sepanjang hayat. Sebagai langkah proaktif mengatasi isu kemiskinan dan malnutrisi kanak-kanak, soalan saya, adakah kementerian juga akan meningkatkan kerjasama melintasi agensi seperti Bernas di bawah program makanan kesihatan PROMAK untuk membekalkan makanan berkhasiat pada murid sekolah rendah, termasuklah negeri-negeri yang dikategorikan sebagai yang miskin seperti Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Yang kedua, bagaimana pula kerajaan memantau amalan pemberian makanan yang sihat dan seimbang kepada kanak-kanak serta tindakan yang akan diambil sekiranya ibu bapa gagal menyediakan makanan yang sihat untuk anak-anak mereka. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Berkenaan tentang mengenai persoalan terdapat kerjasama private and public initiative seperti Yayasan Bohari, seperti yang berlaku di Kedah. Yayasan tersebut telah menyediakan pemakanan sekurang-kurangnya RM6 Malaysia untuk diagihkan ke sekolah-sekolah bagi golongan B40 dan juga yang terpilih. Dan juga sememangnya kita berhasrat untuk menyediakan pemakanan yang berkhasiat kepada semua kanak-kanak merentas T20, M40 dan juga B40. Tetapi ini bergantung kepada kemampuan kerajaan. Dan juga selain daripada itu, saya juga setuju bahawa masalah bantut ini bukan hanya tertumpu kepada golongan-golongan B40. Di dalam rekod kami pada beberapa tahun yang lepas, 5 tahun yang kebelakang, berlaku masalah bantut 3 negeri yang tertinggi seperti Kelantan dan juga termasuk Putrajaya di dalam top 3, di mana populasi Putrajaya kita melihat adalah kebanyakan golongan-golongan yang mempunyai pendidikan, dan juga kita melihat golongan-golongan ini mengambil langkah yang mudah kerana kesibukan dan juga pembinaan kerjaya yang lebih meluas. Pemilihan makanan itu sentiasa untuk
untuk fast food diberikan kepada kanak-kanak ini. Ini menyebabkan masalah terbantut itu berlaku. Dan juga saya ingin mengambil satu contoh. Saya tidak dapat menyebut nama sekolah itu dengan jelas. Sebuah sekolah jenis pendidikan Cina iaitu Ching Kuang Huyu di Muar, mereka mempunyai satu kerjasama komuniti di mana ibu bapa menyediakan makanan yang sama kepada semua guru dan juga kanak-kanak supaya makanan tersebut berkualiti dan juga bernutrisi. Saya melihat bahawa kaedah ini adalah sangat terbaik sekiranya kita hanya bergantung kepada skim makanan seperti RMT yang kadang-kadang ada pengusaha memberikan sausage dengan izin dan nasi. Mungkin ibu bapa dapat yang mempunyai masa yang terluang untuk bersama-sama memasak dan juga memberikan makanan tersebut dengan nilai kasih sayang, dan juga ini akan membolehkan kanak-kanak lebih tertarik kepada makanan-makanan bermasak dan juga bernutrisi. Dan juga selain daripada itu, melalui Kertas Putih Kesihatan, sekali lagi kami akan memperkasakan public private initiative ini juga dengan kerjasama bersama dengan kementerian-kementerian yang lain. Yang seperti yang saya tekankan, kita tidak boleh bekerja secara silo. Kadang-kadang peruntukan ini kementerian satu ni dapat peruntukan melakukan kerja yang sama. Kami pun memberikan bakul makanan yang sama. Kalau boleh, kami ingin menetapkan bakul-bakul makanan yang diagihkan oleh semua kementerian kepada rakyat, kepada kanak-kanak, haruslah melalui menu-menu yang kami luluskan dan kami suggest dengan izin. Itu jawapan saya. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Saya jemput Tuan Roslan bin Hashim, Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor 6. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat Kulim Bandar Baru dan Dewan Yang Mulia ini, di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, sasaran sumbangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terhadap keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada tahun 2025 telah disimak semula daripada 45% kepada 41%. Simakan semula ini dilaksanakan setelah mengambil kira impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara. Selain konflik geopolitik di antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan berlakunya sekatan perdagangan, gangguan kepada rantaian bekalan dan peningkatan harga komoditi. Walau bagaimanapun, pertumbuhan KDNK PMKS pada tahun 2022 telah mencatatkan peningkatan sebanyak 2 digit, yaitu 11,6% berbanding hanya 1,3% pada tahun 2021 dan berbanding pada tahun 2029 pada kadar 5,9%. Sumbangan PMKS kepada KDNK negara juga telah meningkat melebihi sumbangan pra-pandemik COVID-19 dengan nilai sumbangan sebanyak 580,4 bilion ringgit pada tahun 2022 berbanding 553,4 bilion ringgit pada tahun 2019. Ini bermakna nilai sumbangan PMKS kepada KDNK semakin meningkat walaupun peratus sumbangan KDNK yang disasarkan pada tahun 2025 telah disimak semula. Dalam hubungan ini, bagi meningkatkan lagi sumbangan PMKS kepada KDNK negara, kerajaan melalui kajian separuh penggal RMK12 telah memberi tumpuan kepada industri high growth, high value yang mampu memberikan sumbangan yang lebih besar kepada jumlah ekspor negara. Selain itu, pelancaran Plan Induk Perindustrian Baru NIMP berupaya meningkatkan daya saing dan penyertaan PMKS dalam rantaian nilai industri pembuatan berpertumbuhan tinggi di peringkat domestik dan antarabangsa. Dalam hal ini, kementerian saya telah melaksanakan beberapa program yang menyokong kepada pelaksanaan NIMP 2030 melalui program-program seperti berikut. Pertama, program pembangunan vendor yang dilaksanakan oleh kementerian dan juga MITI bagi membangunkan keupayaan syarikat dalam sektor-sektor berimpak tinggi seperti aero angkasa, rel, bioteknologi dan peranti perubatan. Kedua, program peningkatan industri strategik dan syarikat berprestasi tinggi yang dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia
bagi membangun dan mengintegrasi PMKS berpotensi ke dalam rantaian bekalan industri berpertumbuhan tinggi. Dan yang ketiga, program PKS Listari yang juga dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia bagi meningkatkan amalan ESG dan penggunaan teknologi hijau yang pada masa ini masih pada peringkat asas dan permulaan. Terima kasih. Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Yang di-Ketua dan terima kasih kepada YB Menteri jawapan yang terperinci dan komprehensif. Baik, soalan tambahan saya untuk soalan 6. Adakah kementerian bercadang untuk mewujudkan mekanisme pemantauan khas khususnya melibatkan inisiatif PMKS dalam belanjawan 2024 bagi memastikan para usahawan kecil mendapat manfaat yang sepenuhnya? Ini termasuklah peruntukan RM 1.6 bilion berbentuk nilai kemudahan pinjaman dan jaminan untuk usahawan PMKS Bumiputera bagi meningkatkan kapasiti dan daya saing mereka. Juga soalan saya, setakat ini bagaimanakah usaha untuk mengembangkan produk PMKS ke peringkat antarabangsa dan bagaimanakah inisiatif sedia ada dapat membantu usahawan? Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Di bawah kementerian ataupun melalui kementerian, khususnya melalui SME Corp, kita mempunyai apa yang kita panggil Plan Tindakan Bersepadu PMKS ataupun ringkasnya SMEPA. Ianya satu platform pelaporan daripada kesemua kementerian dan agensi yang terlibat dalam pembiayaan dan juga pembangunan PMKS. Dan ini merupakan salah satu mekanisme kita untuk setidak-tidaknya memantau pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh setiap kementerian ataupun agensi-agensi tersebut. Yang mana kementerian itu akan memberi pelaporan sejauh mana pelaksanaan bajet yang telah diperuntukkan kepada kementerian dan agensi masing-masing kepada SME Corp selaku urus setia di bawah akta yang mengawal selia platform SMEPA ini. Itu untuk yang soalan pertama. Keduanya untuk kita membawa usahawan-usahawan PMKS ke peringkat global. Di bawah SME Corp dan SME Bank kita mempunyai program Go Global misalnya, yang mana kita membawa usahawan-usahawan ini ke expo-expo, ke business matching di peringkat antarabangsa. Contohnya di Turki, di Dubai yang kita laksanakan pada tahun ini, yang mana kita akan juga laksanakan teruskan pada tahun hadapan. Terima kasih. Tampin. Terima kasih, Timbalan Ketua. Apakah usaha kementerian untuk memupuk PMKS di luar bandar supaya berfikir secara global bagi memastikan penawaran produk dan perkhidmatan mencapai kualiti, piawaian, kapasiti pengeluaran dan tempoh penghantaran yang memenuhi kehendak pasaran dan kalis masa hadapan? Dan sejauh manakah kerjasama KUSKOP bersama pelbagai kementerian, agensi dan industri untuk membangunkan ekosistem keusahawanan yang komprehensif khususnya di luar bandar dengan lebih berkesan dalam menyokong pembangunan PMKS agar lebih progresif dan mampan? Terima kasih, Timbalan Ketua. Terima kasih untuk makluman yang berhormat. Di bawah kementerian kita melaksanakan program satu daerah satu industri, di mana di bawah program ini kita mahu membangunkan komuniti usahawan di luar bandar untuk membangunkan perkhidmatan ataupun produk mereka yang boleh dibawa bukan hanya dalam negara, tetapi mudah-mudahan boleh kita angkat ke peringkat antarabangsa. Dan kementerian melalui agensi kita, Institut Keusahawanan Negara, akan membantu komuniti usahawan ini untuk membangunkan produk ataupun perkhidmatan mereka dari segi pelabelannya, dari segi pembungkusannya, dari segi pemasarannya, antara lainnya. Itu yang pertama. Keduanya tentang penyelarasan tadi, kita juga dengan kerjasama pelbagai agensi seperti mana saya katakan tadi, kita ada platform SMEPA. Dan selain daripada itu, kita juga ada
Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkumi keanggotaannya pelbagai kementerian dan agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan. Selain itu kita ada Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional yang saya pengerusikan sendiri dan dianggotai oleh exco-exco keusahawanan di peringkat negeri. Dan selain itu kita ada beberapa jawatan kuasa, antaranya pasukan petugas peringkat tertinggi PMKS, jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan negeri, kita ada Majlis Pembangunan Usahawan Koperasi Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah, kita ada Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan. Kesemua platform ini bertujuan untuk kita memperkasakan kerjasama antara banyak agensi, antara banyak kementerian, antara banyak kerajaan negeri supaya kita boleh memberi manfaat kepada PMKS terutama di luar bandar. Terima kasih. Saya jemput Dato' Suhaimi bin Nasir Libaran. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Soalan saya nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat atas pertanyaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, pada masa ini terdapat sebanyak 45 kamera dengan izin Automated Awareness Safety System ataupun AWAS atau dahulunya dikenali sebagai dengan izin Automated Enforcement System AES yang sedang beroperasi dan dikuatkuasakan. Daripada jumlah tersebut, 44 kamera sedang beroperasi sepenuhnya, manakala satu kamera sedang dalam proses pembaikan dan penyelenggaraan akibat kemalangan. Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Pengangkutan Jalan sedang meneliti dan mempertimbangkan hala tuju baharu berhubung sistem kamera awas dengan melaksanakan penambahbaikan untuk memasang kamera awas di sesuatu lokasi yang mempunyai kadar kemalangan yang tinggi bagi mengurangkan risiko kemalangan yang berpunca daripada ketidakpatuhan kepada peraturan jalan raya, khususnya melibatkan kesalahan memandu melebihi had laju. Hal ini disokong dengan kajian yang telah dibuat yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS yang mendapati tahap pematuhan penggunaan jalan raya pada peraturan had laju dan isyarat lalu lintas di lokasi pemasangan kamera tersebut adalah mencecah 99% secara keseluruhannya dan seterusnya telah mengurangkan risiko kemalangan jalan raya di lokasi penguasaan kamera awas. Pengguna jalan raya senantiasa diberikan peringatan yang jelas di kawasan penguasaan kamera awas. Perkara ini terbukti dengan pemasangan 3 papan tanda yang memaklumkan lokasi kamera awas beroperasi kepada semua pengguna jalan raya. Kamera awas adalah bertujuan memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi peraturan jalan raya terutamanya di kawasan-kawasan titik hitam dengan izin black spot di mana nahas jalan raya kerap berlaku. Terima kasih. Libaran. Terima kasih Yang Dipertua. Saya meneliti dengan baik jawapan yang telah dituarakan oleh Timbalan Menteri. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh PDRM, daripada Januari hingga Ogos 2023, sebanyak 394,890 kemalangan telah direkodkan, membabitkan 4.067 kemalangan maut dan dengan 4.366 kematian. Dan daripada jumlah itu 2.641 adalah penunggang motorsikal. Saya ingin mengetahui sepanjang pemasangan kamera awas ini berapakah jumlah penggunaan jalan raya yang telah disabitkan kesalahan dan didenda. Sehubungan itu, adakah terdapat keperluan untuk kementerian menyimak kembali tentang keberkesanan kempen keselamatan jalan raya yang telah dijalankan pada masa kini bagi meningkatkan kadar literasi keselamatan jalan raya, memandangkan kadar kemalangan jalan raya masih lagi tinggi, serta adakah terdapat sebarang perancangan oleh pihak kementerian untuk menambah dan menyelenggara lorong motorsikal di Malaysia sebagai langkah mengurangkan kadar kemalangan jalan raya yang melibatkan penunggang motorsikal.
Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Bukan satu soalan Yang Berhormat lah. Ada 3-4 dalam tu. Boleh bagi jawapan bertulis. Data maklumat berkenaan dengan statistik, yang sebenarnya saya pun ada statistik sini juga. Jadi memang seeloknya nak dibacakan, bagus jawapan bertulis lah. Ya. Sebab soalan 7 dengan 10 ni pun berkaitan dengan statistik juga. Jadi saya advokasi keselamatan jalan raya tetap diteruskan senantiasa sepanjang tahun. Sepanjang banyak program dibuat ya tentang advokasi. Dan tentang lorong motosikal ini memang sudah pastinya ialah berkaitan juga dengan Jabatan Kerja Raya dan sebagainya ya untuk memastikan lorong-lorong motosikal ditambahlah di kawasan-kawasan kemalangan. Dan berkaitan dengan penambahbaikan mungkin akan ditambah kamera ini tetapi bukan dalam bentuk yang ada sekarang. Di tempat-tempat yang baru tapi masih dalam kajian iaitu menggunakan e-plate dan sebagainya. Bukan hanya dan pada masa ini dalam kajian itu ialah untuk melihat tentang siapa pengguna yang melanggar dan sebagainya iaitu tentang dia punya lesen kenderaan memandu e-plate. Dan mungkin masa hadapan akan ditambah lagi features dalam itu juga dapat menangkap tentang kelajuan. Itu kamera-kamera baru yang akan dipasang insya-Allah satu hari nanti. Terima kasih. Jerantut. Terima Satu kasih soalan kepada tambahan sahaja ya. Ya. Terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Timbalan Menteri. Soalan tambahan daripada saya ringkas. Berapakah jumlah kos keseluruhan penambahan kamera awas ini? Terutama sekali apabila dinyatakan tadi mungkin akan ada penambahan lagi kamera-kamera baru. Kerana kita dimaklumkan daripada laporan berita harian bertarikh 30 April 2022, satu kos kamera tidak termasuk maintenance ataupun penyelenggaraan memakan jumlah RM200,000 ke RM250,000. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang harga yang AES yang ada sekarang. Yang features yang baru dalam penyelidikan ini sudah pastinya harganya tetap akan berbeza lah daripada yang harga dulu. Dan insya-Allah apabila nanti bila sudah production kajian telah siap dibuat dan sebagainya, rasanya pada masa itu barulah kita tahu apakah kos sebenar untuk kamera yang baru ini yang boleh menangkap. Kita punya digital ini yang mempunyai yang e-plate yang ini lebih kepada digital ini iaitu untuk melihat harganya yang barulah. Ya, terima kasih. Saya jemput Tuan Wan Ahmad Faizal bin Wan Ahmad Kamal Macang. Soalan saya nombor 8. Terima kasih. Timbalan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Macang. Kerajaan tidak bercadang untuk melaksanakan tambatan ringgit dan langkah seiring dengannya iaitu kawalan pertukaran mata wang asing yang pernah boleh duduk, tak apa. Saya jawab dulu. Yang pernah dilakukan semasa negara menghadapi krisis kewangan Asia pada tahun 1998 kerana ia bukan merupakan penyelesaian yang tepat untuk cabaran yang dihadapi pada hari ini. Pertama, ekonomi dan sistem kewangan Malaysia berada pada kedudukan yang lebih baik pada masa kini untuk menghadapi turun naik pasaran kewangan global dan pergerakan kadar pertukaran. Keduanya, Malaysia akan hilang kebebasan dasar monetary dan perlu mengikut kadar faedah mata wang yang menambat ringgit. Contohnya jika ringgit ditambat dengan dolar Amerika, kita perlu menaikkan faedah selari dengan kadar faedah di Amerika Syarikat dan tindakan ini sudah tentu akan memberikan tekanan kepada kos pembiayaan yang lebih tinggi kepada rakyat. Dan ketiga, bagi mengekalkan tambatan, kita perlukan rizab antarabangsa yang besar. Jika tidak, kita terpaksa memperkenalkan kembali langkah kawalan modal untuk mencegah dan mengatasi tekanan spekulatif terhadap ringgit. Dan sekiranya langkah kawalan modal ini diperkenalkan sekarang, kesan negatifnya terhadap keyakinan pelabur akan melibatkan kos yang sangat tinggi dan boleh menjejaskan aliran modal kerana Malaysia mempunyai pasaran modal yang jauh lebih besar pada hari ini berbanding 1998. Oleh yang demikian, sebagai bank pusat yang bertanggungjawab terhadap kestabilan pasaran kewangan dan mata wang,
BNN ataupun Bank Negara Malaysia akan memastikan pelarasan ringgit berada dalam keadaan yang teratur supaya tidak volatile dengan izin bagi menangani risiko daripada pergerakan mendadak nilai pertukaran ringgit berbanding dolar Amerika. Kerajaan melalui BNN akan terus menguruskan risiko daripada perkembangan domestik dan luaran serta bersedia untuk menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan pasaran yang lebih teratur. Sekian, terima kasih. Baca. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat Larut dan Putrajaya ada mencadangkan dalam perbahasan belanjawan baru ini antara low hanging fruits dengan izin untuk kita memperkukuhkan mata wang ringgit adalah dengan menggalakkan lebih ramai pelancong asing masuk, ya, supaya kita dapat dollar earning dan juga ringgit dibeli oleh pelancong asing ini. Jadi itu cadangan yang harap Kementerian dapat pertimbangkan daripada kami. Cuma soalan tambahan saya ialah apakah impak dan kesan dan berapakah kesan terhadap hutang negara, hutang-hutang syarikat berkaitan kerajaan akibat kejatuhan nilai mata wang ringgit yang berlaku pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan ataupun lebih kepada idea cadangan tentang menambah baik ataupun meningkatkan pelancong ke negara kita. Satu cadangan yang baik. Saya bagi kepada rakan sekerja saya dalam Kementerian Pelancongan untuk melihat kepada bagaimana kita boleh meningkatkan lagi bukan saja pelancong tetapi juga pelabur-pelabur asing untuk terus masuk ke Malaysia dan seterusnya meningkatkan ekonomi Malaysia. Untuk maklumat tentang hutang, kesan impak kenaikan contohnya dolar Amerika kepada hutang kita, sebenarnya pendedahan kita dari segi hutang kepada dolar Amerika tidak besar. Angkanya mungkin saya akan bagi nanti tetapi tidak besar. Jadi adalah masih terkawal lagi sebab kebanyakan hutang kita adalah dalam pasaran domestik. Is denominated dalam pasaran domestik. Sekian, terima kasih. Sempurna. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, Yang Berhormat Menteri. Setelah mendengar jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat tentang langkah-langkah yang harus diambil, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, apakah langkah-langkah yang selain daripada yang disebutkan tadi untuk memastikan dua perkara yang penting. Langkah satu iaitu the demand on ringgit. Keduanya dari segi ringgit itu kekal, tidak dijual. Ya, kalau kita melihat dari segi pasaran market contohnya, berapa bilion beberapa bulan yang lalu keluar daripada pasaran KLS bursa saham Kuala Lumpur yang ada. Bahkan juga kalau kita melihat dari segi jawapan Yang Berhormat malam semalam iaitu Tambun yang menyatakan bahawa trading 10% menurun. Dan ini yang kita nakkan, satu demand, satu ensure the ringgit will be maintained, tidak orang menjual. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan selain daripada apa yang disebut Yang Berhormat Menteri, selain daripada dasar kerajaan yang perlu ada kejelasan dia. Keduanya selain daripada keadaan kestabilan politik yang begitu tidak begitu jelas. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, apakah langkah-langkah untuk pastikan satu demand, yang kedua pastikan ringgit tidak dijual. Terima kasih. Sempurna, saya jawab. Saya rasa untuk kita mengembalikan keyakinan kepada ringgit dan juga ekonomi negara, itulah yang sering disebut-sebutkan dalam tema belanjawan 2024, iaitu kita kena meningkatkan ketangkasan dari segi government delivery, ya, menaikkan keyakinan, menstrukturkan semula ekonomi dan sebagainya. Jadi dalam masa, terutamanya dalam jangka masa yang pendek ini, BNN telah melaksanakan beberapa langkah. Contohnya, kita terus akan menguruskan risiko dari segi perkembangan domestik dan luaran serta bersedia untuk menggunakan instrumen dasar dari operasinya untuk pastikan pasaran tetap teratur dan risiko daripada pergerakan mendadak nilai pertukaran ringgit berbanding dolar Amerika juga dapat dikurangkan melalui instrumen lindung nilai, contohnya penekanan kepada pinjaman luar negara yang berhemah dan kedalaman pasaran mata wang dalam negeri yang tinggi. Semua faktor ini dijangka dapat memastikan keperluan perniagaan dipenuhi dengan berkesan manakala kos dan keperluan mata wang asing diuruskan dengan cekap. Untuk makluman, dalam keadaan pasaran kewangan global yang tidak menentu,
kadar pertukaran ringgit yang fleksibel sebenarnya memainkan peranan yang penting sebagai shock absorber ataupun penyerap kejutan luar di samping mengurangkan impak terhadap aktiviti ekonomi domestik. Dan untuk jangka masa panjang, nilai ringgit boleh dikukuhkan melalui pelaksanaan polisi ataupun dasar struktur yang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara seperti yang saya katakan tadi. Antara contohnya ialah kita usaha kerajaan mentransformasi ekonomi negara dipandu oleh kerangka ekonomi madani menerusi pelan seperti NETR, NIMP, kajian separuh penggar, RMK 12 dan sebagainya. Dan selain itu, pelaksanaan dasar pelaburan baru ataupun New Investment Policy dengan izin NIP untuk menambah baik iklim pelaburan dan produktiviti negara tadi saya sebut, meningkatkan ketanggasan dari segi government delivery, perkhidmatan kerajaan serta komitmen kerajaan terhadap pengukuhan kemampanan fiskal menerusi pembentangan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal FRA yang kita baru luluskan, dijangka akan memberikan kesan kepada meningkatkan keyakinan para pelabur terhadap ekonomi Malaysia dan secara tidak langsung dan secara langsung akan mengukuhkan nilai mata wang kita. Sekian, terima kasih. Timbalan Speaker, Puan Yeo satu Bee lagi. In Puchong. Timbalan Speaker, mohon satu lagi soalan tambahan isu kewangan. Sila duduk. Mustahak. Puan Yeo Bee In Puchong. Terima kasih Puan Speaker. Soalan 9. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Sebelum saya menjawab soalan ini, saya dan Kementerian Pendidikan Malaysia ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada adik Amir bin Sisi, murid orang asli dari Sekolah Kebangsaan RPS Kemar Komprehensif K9 yang telah menjuarai program Chosen One baru-baru ini. Saya juga merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik, membimbing dan mencungkil bakat adik Amir sehingga dinobatkan sebagai juara. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah melaksanakan pelbagai usaha bagi membantu murid di semua sekolah rendah termasuk murid orang asli dalam membantu pembelajaran mereka. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan, program pemulihan khas untuk murid yang belum menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira, program literasi dan numerasi sekolah rendah untuk memastikan semua murid sekolah rendah mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minima, tahap penguasaan 3 dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Program intervensi murid orang asli dan peribumi PIKAP melibatkan 3 mata pelajaran utama di tahap 1 iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Program khas murid orang asli PROKAS dan Cuk Badu Sikula CBS untuk memberi pendidikan asas kepada anak-anak orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman dan tidak pernah bersekolah. Program Sekolah Komprehensif K9 di 17 buah iaitu 1 di Kelantan, 3 di Pahang, 4 di Perak, 6 di Sabah, 1 di Negeri Sembilan dan 2 di Selangor. Program sekolah K11 secara rintis di 2 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan RPS Betau Lipis Pahang dan sebuah lagi SMK Long Bedian Baram Sarawak. KPM turut bekerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO iaitu My Kasih Foundation dalam usaha menangani isu pembelajaran dan kehadiran murid orang asli melalui penubuhan Pusat Didikan Komuniti PDK. KPM melalui Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan Lipis Pahang berperanan menyediakan serta membekalkan modul asas pengajaran dan pembelajaran yang disesuaikan mengikut budaya dan persekitaran masyarakat orang asli untuk menarik minat murid orang asli belajar dan seterusnya menguasai kemahiran asas 3M iaitu menulis, membaca dan mengira untuk kembali ke sistem pendidikan. Terdapat 9 buah pusat didikan komuniti yang dikendalikan bawah pengurusan Yayasan My Kasih. Pusat tersebut adalah PDK Layef Greek Perak, PDK Ong Jangking Greek Perak, PDK Kunex
Greek Perak, PDK Ong Jemol Greek Perak, PDK Kembok Pospia Sungai Siput Perak, PDK Ulu Semoy Lipis Pahang, PDK Sanggong Lipis Pahang, PDK Telah Lipis Pahang dan PDK Tua Lipis Pahang. Sekian, terima kasih. Puchong. Terima kasih. Untuk makluman Timbalan Menteri bahawa Puchong walaupun di bandar kita terdapat juga kampung-kampung orang asli. Antara apa yang saya bincang dengan cikgu mereka di sekolah adalah di mana prestasi orang asli walaupun mereka di kampung orang asli di bandar, prestasi mereka adalah lebih rendah daripada komuniti lain, anak-anak daripada komuniti lain. Antara faktor utama adalah kehadiran mereka, di mana adalah jauh lebih rendah daripada kehadiran anak-anak daripada komuniti lain. Apakah langkah spesifik daripada KPM di mana untuk meningkatkan dan menggalakkan ibu bapa supaya untuk memastikan bahawa anak-anak mereka stay in school? Terima kasih ahli yang berhormat. Berkenaan dengan kehadiran murid-murid orang asli, KPM sentiasa memberikan perhatian yang serius kepada isu keciciran pendidikan dan kehadiran dalam kalangan anak-anak masyarakat orang asli. Peratus kehadiran murid orang asli pada tahun 2020 ialah 81.39%, manakala pada tahun 2021 ialah 94.09%. Pada tahun 2022, peratus kehadiran murid orang asli ialah 77.93%, manakala peratusan kehadiran murid orang asli sehingga September 2023 ialah 83.15%. Antara pendekatan yang diambil oleh KPM dalam menangani isu keciciran murid orang asli adalah dengan mengadakan sesi libat urus dan program ziarah kasih bersama-sama komuniti orang asli di perkampungan masyarakat orang asli. KPM bekerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dalam mengesan keberadaan kanak-kanak orang asli yang sepatutnya berada dalam sistem pendidikan tetapi tidak bersekolah. Program turun padang ini melibatkan pegawai KPM, JPN, PPD, sekolah, JAKWA dan NGO dengan matlamat utama memujuk, menjelaskan kepentingan pendidikan dan meyakinkan kepada komuniti orang asli bahawa anak-anak mereka berpotensi untuk cemerlang dalam bidang akademi maupun dalam bidang sukan. Pihak JAKWA pula akan membantu menyediakan kemudahan asas persekolahan, bantuan wang saku dan kemudahan pengangkutan murid ke sekolah terdekat. Sekian, terima kasih. Baran Temeloh. Maran. Terima kasih, Puan Ketua. Timbalan Menteri, di samping kesedaran ibu bapa, kesedaran masyarakat setempat, lokaliti sekolah, guru adalah mempunyai peranan yang besar dalam kejayaan anak-anak. Saya pernah jadi pengarah orang asli ni, yang tua. Dan pernah satu ketika dahulu orang menganggap bahawa kegagalan sebuah sekolah yang apabila ada pelajar orang asli, pencapaiannya merosot. Ini satu persepsi yang harus kita bela. Jangan kita perkecilkan masyarakat orang asli. Saya ingin tahu berapakah sekolah yang 100% orang asli dan yang kedua berapakah sekolah yang campuran pelajar orang asli dan lain-lain. Dan apakah prestasi mereka ni, pelajar-pelajar ni. Dan apa usaha kerajaan untuk memastikan supaya kedudukan masyarakat asli yang isolated ini memberi kesan yang cukup besar kepada pencapaian pelajar-pelajar ini, termasuk guru mereka. Dan bagaimana prestasi guru yang terdiri daripada orang asli sendiri. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Pertama, saya setuju dengan pandangan ahli yang berhormat tentang pentingnya semua yang melibatkan sekolah asli. Dalam rancangan penempatan ada 98 sekolah yang melibatkan orang asli dan ada juga sekolah di mana sekolah biasa tetapi lebih daripada 75% anak-anak murid itu terdiri daripada orang asli. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa mengambil perhatian dan prihatin terhadap pendidikan murid orang asli bagi memastikan mereka mencapai sekurang-kurangnya tahap penguasaan minimum iaitu TP3 dalam pentafsiran
bilik darjah supaya murid ini dapat meneruskan pelajaran ke peringkat seterusnya. Dapatan analisis PBD pertengahan tahun sesi akademik 23-24 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 hingga tahun 6 menunjukkan seramai 8,650 orang, iaitu lebih kurang 55.74% orang murid daripada 15,519 orang telah mencapai tahap penguasaan minimum, iaitu TP3 ke atas. Manakala seramai 6,580 murid, iaitu 42.4% orang murid berada di TP1 dan TP2. Dapatan analisa PBD pertengahan tahun sesi akademik 23-24 untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris sama 42 lebih kurang daripada Bahasa Melayu, iaitu 42.21%. Dan manakala bagi matematik penguasaan minimum bukan matematik, Bahasa Inggeris juga lebih kurang 55.93% berada di tahap TP1 dan TP2. Bermaksud penguasaan Bahasa Melayu tahap mereka lebih baik daripada Bahasa Inggeris. Pelbagai program telah dilaksanakan oleh KPM bagi meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Inggeris murid orang asli melalui pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang berunsurkan didik hibur dan bersesuaian dengan persekitaran mereka. Sekarang kita pergi ke satu lagi, iaitu matematik. Matematik tahap 3 lebih kurang 53.03% murid mencapai tahap 3 dan 45.11% berada di tahap 1 dan tahap 2. Jadi kita mesti teruskan usaha untuk menaikkan tahap mereka. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Usul, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.